Assalamualaikum dan salam sejahtera. Minggu ni ada dua pembohongan dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pembohongan yang pertama ialah Anwar bagi tahu bahawasanya keputusan untuk melepaskan Ahmad Zahid Hamidi melalui DNAA, discharge not amounting to an acquittal, ataupun dilepaskan tanpa dibebaskan, ialah keputusan Peguam Negara. Ini tidak betul. Ini bukan keputusan Peguam Negara. Peguam Negara semasa tu sudah tidak ada lagi dalam pejabat. Dia sudah bersara. Dan sebelum bersara, dia ambil cuti. So, bermaknanya he is already on leave in lieu of retirement. So, technically dia sudah bersara. Walaupun officially dia masih Peguam Negara hingga hari, katalah 4 hari bulan September. Tapi kerana dia telah cuti, maknanya dia bukan lagi Peguam Negara dan tidak lagi boleh membuat apa-apa keputusan. Keputusan untuk melepaskan Ahmad Zahid Hamidi melalui DNAA ialah keputusan dari Jabatan Perdana Menteri, Prime Minister's Department. Dan AGC, Attorney General's Chambers ataupun pejabat Peguam Negara telah diarah oleh Jabatan Perdana Menteri, Prime Minister's Department untuk memberitahu hakim bahawasanya mereka nak rehatkan kes ataupun mereka tidak mau teruskan kes terhadap Ahmad Zahid Hamidi. They do not wish to proceed with the case. So bermaknanya Zahid boleh dilepaskan tanpa dibebaskan atas alasan kes ni tidak akan berterusan. Kes ni akan direhatkan. Dia tak kena mengena dengan Peguam Negara. Keputusan ni bukan keputusan Peguam Negara. Peguam Negara tidak pun ada di dalam pejabat semasa tu. Tapi keputusan dibuat oleh Jabatan Perdana Menteri. So, itu pembohongan pertama dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dia menyalahkan Peguam Negara. Dia kata Peguam Negara membuat keputusan. Dia kata Peguam Negara membincang perkara ni dengan dia. Bahawasanya sebelum dia bersara, dia nak buat satu keputusan untuk melepaskan Ahmad Zahid Hamidi sebelum dia bersara. Ini mengikut Anwar, Peguam Negara bincang dengan dia. Tak benar. Peguam Negara tak bincang dengan dia pun. Peguam Negara tidak jumpa Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk membincang perkara ni ataupun untuk mengumumkan bahawasanya dia akan buat keputusan untuk membebaskan Ahmad Zahid Hamidi. Bohong. Peguam Negara tak jumpa dia. Peguam Negara tidak buat keputusan untuk melepaskan Zahid tanpa dibebaskan. Ini keputusan Anwar Ibrahim dan arahan diberi oleh Jabatan Perdana Menteri kepada pejabat Peguam Negara, AGC. Itu pembohongan yang pertama yang perlu kita memberitahu rakyat cerita benar. The real story or the untold story. Yang kedua, Anwar beritahu masa di Amerika ni, Anwar beritahu bahawasanya keputusan untuk nak memberi pengampunan kepada Najib Tun Razak ialah keputusan agung. Agung yang ada hak untuk nak beri atau tak beri pengampunan kepada Najib Tun Razak. Bermaknanya kerajaan tidak campur tangan, tak kena mengena langsung dengan kerajaan ataupun Perdana Menteri. Ini 100% kuasa agung, prerogatif agung. And maknanya nak beri ke tak mau beri pengampunan untuk Najib terletak di tangan agung. It's the agung's prerogative, the agung's power, nothing to do with the government. Ini pembohongan yang kedua. Sebab di dalam kes Anwar Ibrahim, dia juga diberi pengampunan pada tahun 2018 dan Anwar kata, Anwar ada beritahu yang agung telefon dia. Masa tu Anwar di dalam penjara, agung telefon dia dan agung kata maknanya dia tahu Anwar ni mangsa kezaliman. Kononnya Anwar ni is mangsa kezaliman.
dan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kata dia akan memberi pengampunan untuk Anwar. Ini mengikut cerita Anwar lah. Agong telefon dia dan usaha Agong, inisiatif Agong semasa tu. Dan Anwar diberi pengampunan kerana Agong. Kerana Agong sedar yang Anwar ni dizalimi. Anwar ni satu mangsa konspirasi politik kononnya. Itu pun tak betul sebab dalam kes Anwar ni bukan usaha Agong. Dalam kes Anwar ni usaha Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir Mohamad arah lembaga pengampunan untuk bermesyuarat. Dan di dalam mesyuarat lembaga pengampunan, ahli lembaga dia beritahu bahawasanya Mahathir nak Anwar Ibrahim ni dibebaskan melalui pengampunan. So, lembaga pengampunan buat keputusan untuk recommend kepada Seri Paduka Baginda pengampunan untuk Anwar. Bermaknanya, keputusan untuk beri Anwar pengampunan ialah keputusan lembaga pengampunan. Lembaga pengampunan pula recommend kepada Agong. Berdasar kepada recommendation lembaga pengampunan, maka Agong pun beri pengampunan kepada Anwar. Itu peristiwa 2018. Dan yang Anwar kata dia diampun untuk semua kesalahan, not true. Dia diampun, dia diberi pengampunan hanya untuk kes sodomi 2, bukan untuk kes-kes lain. So Anwar kata semua kes dia dibersihkan. No, not true. Hanya untuk sodomi 2 sahaja dia diberi pengampunan. Dan pengampunan ni bukan usaha Agong atau keputusan Agong, tapi keputusan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Mahathir yang buat keputusan untuk memberi pengampunan untuk Anwar. It was Mahathir's decision dan Mahathir suruh lembaga pengampunan yang recommend. Sebab Mahathir tak boleh recommend kepada Agong, kena lembaga pengampunan yang recommend kepada Agong. Dan Agong bertindak hanya berdasar kepada recommendation lembaga pengampunan. Kalau tidak, Agong pun tak boleh beri pengampunan kepada Anwar tanpa recommendation dari lembaga pengampunan. So itu pun Anwar bohong lah tentang isu tu. Dan tentang isu Najib ni, Anwar kata it's up to Agong. No, it's not up to Agong. That's not how it works. That's not how the procedure or system works. Cara dia ialah terlebih dahulu lembaga pengampunan akan bersidang dan akan mempertimbangkan wajar atau tak wajar Najib diberi pengampunan. Dan ini mungkin beberapa fakta. Satu, mungkin Perdana Menteri recommend. Satu lagi mungkin pihak penjara beritahu yang Najib telah menjalani lebih dari separuh lah kata. 12 tahun penjara, dia dah duduk dalam penjara lebih dari 6 tahun. Dah nak masuk 7 tahun dah. So bermaknanya Najib ni duduk dalam penjara hingga tahun 2027 ke 2028 misalan. So by the time 2026 or 2027 or 2028, dah lama dah Najib duduk dalam penjara, maka penjara pihak penjara rasa sudah wajar, sudah sampai masa Najib diberi pengampunan. Sebab dia dah lebih dari separuh dari 12 tahun tersebut duduk dalam penjara dan dia berkelakuan baik. Dia tak bagi masalah kepada penjara dan sebagainya. Dan juga mungkin kesihatan dia tak berapa baik, tak berapa bagus. Dia ada sakit ni ke sakit tu. So berdasar kepada jumlah masa, berdasar kepada kelakuan dia di dalam penjara dan berdasar kepada kesihatan dia yang tidak begitu bagus, maka penjara rasa bolehlah diberi pengampunan. Dan lembaga pengampunan yang terima recommendation either dari pihak penjara ataupun dari Perdana Menteri, dan mereka rasa yang wajar atau sampai masa Najib diberi pengampunan, maka lembaga pengampunan akan mempertimbangkan dan kalau setuju mereka akan recommend kepada Agong. Barulah Agong akan beri pengampunan kepada Najib.
So, nak kata benda ni, keputusan agung atau kuasa agung atau prerogatif agung, tak betul. Agung kebiasaannya, kelazimannya dalam kes-kes yang terdahulu, kes-kes sebelum ni, agung akan bertindak memberi pengampunan kepada mereka yang telah direkomend untuk pengampunan dari lembaga pengampunan. Jarang agung akan tolak recommendation. Jarang. In fact, tak ada berlaku lagi yang agung apabila lembaga pengampunan recommend untuk pengampunan, agung tolak. Tak ada. Normally, kalau ikut perlembagaan lah, the agung shall take the advice. Itu tertulis di dalam perlembagaan. The agung shall take advice. So, maknanya agung kebiasaannya, ya, kalau ikut kelazimannya, agung akan terima recommendation dan akan bertindak berdasar kepada recommendation. So, kalau lembaga pengampunan recommend, Najib diberi pengampunan hari ini misalan, besok, agung akan mengampunkan Najib berdasar kepada recommendation. Walaupun mungkin kata, Najib tak cukup separuh dari hukuman. It's okay. Kalau ada compelling reasons lah, misalnya, compelling reasons why, sebab apa Najib perlu diberi pengampunan, maka agung akan memberi pengampunan untuk Najib oleh kerana ini yang direkomend oleh lembaga. Tapi untuk lembaga pengampunan terlebih dahulu bersidang dan membincang dan rekomen pengampunan untuk Najib, biasa ini akan datang dari atasan, iaitu pihak penjara ataupun pejabat Perdana Menteri. So, kalau Anwar tidak berusaha untuk menjalankan proses, to start the process, kalau Anwar tidak berusaha, maka Najib tidak akan diberi pengampunan. So, yang Anwar ni duk blame agung. Duk kata ini kuasa agung, ini tindakan agung. Itu tidak betul. Agung bertindak berdasar kepada recommendation dari Perdana Menteri. Dan in the case of pengampunan, recommendation daripada lembaga pengampunan. Tapi sebelum lembaga pengampunan akan duduk dan bersidang dan membuat keputusan nak atau tak nak ampunkan Najib, perkara tu kena bermula dari Jabatan Perdana Menteri. So the buck stops at the PM's table. Akhirnya kalau Anwar tak mau Najib diberi pengampunan, maka Najib tidak akan diberi pengampunan. Agung has no say whether yes or no tentang isu pengampunan untuk Najib. Jadi, in the case of Zaid tadi, Anwar blame Attorney General. Anwar salahkan Peguam Negara. In the case of Najib pula, Anwar blame Agung. Jadi, Peguam Negara dan juga Agung disalahkan tentang kes Zaid Hamidi diberi DNAA dan Najib tidak diberi pengampunan. Padahal kedua-dua je di dalam tangan Anwar Ibrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera.